Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam video kali ini kita nak bincang berkenaan dengan hukum uh, cryptocurrency ataupun digital asset. So jangan ke mana-mana, jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Okey, sebelum kita meneruskan perbincangan kita berkenaan dengan topik yang hangat ini, okey, saya ingin membuat disclaimer dulu. Saya bukanlah seorang yang pakar dalam muamalat ataupun keuangan Islam. Saya tak ada sebarang kelulusan untuk bercakap tentang persoalan ini. Cuma video ni saya buat, saya hanya kongsikan hasil dapatan pembacaan saya ataupun sedikit kajian yang saya buat, bila melihat kepada fatwa-fatwa ataupun pandangan-pandangan para ulama yang mahir dalam bidang tersebutlah. Pandangan saya tidaklah penting, cuma kita nak tengok apa yang disebut oleh para ulama di luar sana berkenaan dengan hukum cryptocurrency ataupun nama lain dia digital asset lah. So sekarang ni pun ramai orang terlibat dengan digital asset ni. So kita nak bincang sikit berkenaan dengan perkara ni. Baik, pada 11 November 2021 pada 11 November 2021 dunia traders khususnya terlibat dengan kripto digemparkan dengan satu laporan media yang melaporkan tentang fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Ulama Indonesia MUI tentang hukum kripto sebagai mata wang. Jadi laporan dalam berita ni, tuan-tuan boleh Google saja dekat boleh Google je tentang fatwa Indonesia ni. So akan keluarlah banyak laporan daripada Majlis Ulama Indonesia ni. Dan secara umumnya, Majlis Fatwa Ulama Indonesia mengatakan bahawa secara umum mengatakan bahawa cryptocurrency ini hukumnya haram. So tuan-tuan boleh bacalah laporan detail berkenaan dengan fatwa tersebut ni. So saya summarizekan 3 poin di sini. Penggunaan cryptocurrency sebagai mata wang hukumnya haram kerana mengandungi gharar, darar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nombor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nombor 17 tahun 2015. Saya tak tahulah apa benda ni. Yang nombor 2, dia kata cryptocurrency sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan kerana mengandungi gharar, darar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, iaitu ada wujud fizik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan kepada pembeli. Yang ketiga, cryptocurrency sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki ada lain serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah yang untuk diperjualkan. Jadi ini apa yang disebut oleh Majlis Ulama Indonesia ketujuh di Jakarta dan laporannya tersebar luas termasuk media-media barat juga membuat laporan berkenaan dengan fatwa daripada Indonesia ini. So ia satu berita yang sangat menggemparkan ataupun sangat memberi reaksi khususnya dalam kalangan trader yang terlibat dengan kripto. Tak apa, saya tak nak bagi konklusi ataupun saranan berkenaan dengan hukum. So kita tengok apa perbahasan ataupun apa yang disebut oleh para ulama ataupun badan-badan berautoriti untuk mengeluarkan fatwa. Cuma laporan fatwa tersebut mendapat reaksi bukan sekadar trader-trader kripto tetapi juga para ulama ataupun mereka yang pakar dalam keuangan Islam ada juga yang memberi reaksi. Ramai juga memberi reaksi. So kalau kita baca
ramai yang komen lah berkenaan dengan apa ni, fatwa daripada Indonesia itu. So contohnya dekat Malaysia ni kita ada siapa yang kenal dengan apa ni, Datuk Dr. Daud Bakar, yang merupakan antara individu yang menjadi tempat rujukan kepada kewangan Islam, khusus di tanah air. Bukan sahaja di tanah air, tapi di peringkat antarabangsa. Pakar kanan kewangan Islam tidak setuju fatwa berhubung mata wang kripto. Jadi ini maksudnya berlaku khilaf ataupun ketidakselarian antara ulama dengan ulama yang lain. So ada pandangan ulama yang keras, ada yang lebih sederhana, yang mungkin melihat kripto ni daripada sudut yang berbeza. Jadi tuan-tuan semua boleh tengoklah kalau tuan Google, okey, reaksi para ulama berkenaan dengan fatwa daripada Indonesia tersebut. So mungkin kita boleh dengar komen daripada Datuk Dr. Daud Bakar sedikit je, seminit lebih je. Walaupun video ni direkod lama dah, tapi saya rasa poin-poin yang disebut itu mungkin kita boleh ambil sedikit poin lah untuk kita bincangkan. Bitcoin ya. Walaupun zaman sekarang zaman tengah turun, Bitcoin dan juga seumpama seperti Ether dan sebagainya ada satu mata wang digital yang dinamakan mata wang digital. Tapi bagi saya mereka bukanlah mata wang digital, mereka adalah satu token of payment untuk memudahcarakan pembayaran dengan cara mata wang buatan minda kita untuk memudahcarakan pembayaran tanpa melalui sistem perbankan yang pada pandangan mereka lebih telus sebab ada GPS sistem banding dengan wang. Wang tak telus, malah susah nak cash the corruption dalam negara sebab wang tak dapat dikesan secara kita beri. Tapi kalau gunakan Bitcoin, kita dapat trace wang itu berpindah daripada saya kepada Haris, pukul berapa, dekat mana dan siapa yang menerimanya. Jadi dapat itu kehebatan Bitcoin. Cuma para ulama kita mengambil masa sikit untuk buat kajian. Kami syarikat Amani di Dubai mengeluarkan fatwa boleh bukan pada Bitcoin, pada Ether. Satu lagi mata wang digital sebab Ethereum ini merupakan mata wang yang ada SOP yang jelas, yang ada pengasasnya dan juga ada protokolnya. Sedangkan Bitcoin tidak tahu siapa pengasas dan tidak tahu siapa yang menguasai pasaran. Jadi bergantung kepada keadaan. Without going into detail, kita harap kerajaan Malaysia satu hari juga SC mungkin mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan digital currency. Tapi kalau kurang sure, jangan melabur lagi. Kalau nak sure, tanya saya secara peribadi. Okey. So apa yang disebut oleh Datuk Dr. Daud Bakar ini, rakaman ini dimuat naik ke YouTube pada November 2019, 2020, 2021, maksudnya dekat 2 tahun lebih 2 tahun lebih lah video tersebut. Okey, maksudnya fatwa ataupun pandangan Datuk Dr. Daud Bakar ini dah lama dah berkenaan dengan keharusan certain coin, certain digital asset dalam cryptocurrency. Apa yang disebut oleh Datuk Dr. Daud Bakar, walaupun kita panggil kripto ni sebagai cryptocurrency ataupun mata wang kripto, tetapi hakikat sebenarnya dia adalah sebenarnya dalam bentuk aset pada pandangan beliau lah bukan semua digital asset dikatakan sebagai harus hukumnya. Tapi disebutkan tadi Ethereum hukum yang pada pandangan beliau adalah harus hukumnya kerana dia ada underlying ada benda di sebaliknya, ada ketelusannya dan sebagainya yang disebutkan tadi kita dengar seorang lagi ataupun satu lagi ulama ataupun pakar kewangan Islam iaitu Dr. Zaharuddin berkenaan dengan kripto.
dalam satu wawancara bersama dengan majalah Nabur. So, mungkin kita boleh. Okey, alhamdulillah. Doktor, saya juga ada terima soalan daripada kita punya fan yang banyak tanya berkenaan especially yang forex trader ni lah. Okey, sebab kita pun faham pada forex ni dia jatuh pada barang ribawi kan. Okey, mungkin doktor boleh explain tak apa tu sebenarnya barang ribawi dan macam mana yang kita faham Bitcoin, digital currency sekarang ni boleh patuh syariah sebab dia bukan barang ribawi ni. Baik, jadi barang ribawi ni kita bukan ambil pick from thin air. Kita ambil daripada hadis Nabi. Yang mana hadis sahih Muslim yang menyebut az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wasy-sya'iru bil-sya'ir wal-burr bil-burr wat-tamru bil-tamri wal-milh bil-milh yadan biyadin idza ikhtala yadan biyadin mithlan bimithlin fa idza ikhtalafatil ajnas fabi'u kaifa syi'tum. Itu bahasa Arab dia, iaitu Nabi kata apabila kamu tukar emas dengan emas, perak dengan perak, atau gandum dengan gandum, barley dengan barley, garam dengan garam, tamar dengan tamar. Jadi ada 6 item Nabi sebut. Kemudian Nabi berikan dia punya prinsipal. Prinsipal dia kalau kamu tukar benda ini, 6 perkara ni di antara dengan jenis yang sama, hendaklah kamu observe satu, Nabi kata yadan biyadin, iaitulah mesti on the spot basis. On the spot basis maksudnya hand to hand dalam bahasa Inggeris, ataupun saya bagikan sekarang, Cik Izzah bagi saya sekarang. Jadi itu persoalan tentang boleh macam mana barang ribawi masuk. Pertanyaan tadi adalah bagaimana Mata wang digital tak? mata wang digital. Mata wang Okay. digital. Mata wang digital sekarang ni bila mana dilihat dia tidak menjadi mata wang digital. Dia tidak milik mata wang. Walaupun disebut cryptocurrency tapi dia bukan currency. Sebenarnya macam Satoshi Nakamoto sebut dalam white paper dia untuk Bitcoin. Dia tak ada pun sebut dia sebagai currency. Dia sebut dia peer to peer untuk pembayaran kan. So jadi dia pun tak sebut sebagai currency. Yang sebut currency ni kita pun tak tahu siapalah. So jadi adakah dia currency atau tidak? Majlis Suruhanjaya Security tahun 2020, Majlis Fatwa Perlis dah bincang tahun 2018. Kita bersetuju dekat Perlis lagi, kita dah setuju mata wang cryptocurrency bukan mata wang. Dia adalah aset digital. Aset digital ni maksudnya dia ada nilai yang tersendiri pada orang yang menghargainya. Dan dia bukan mata wang. Sebab apa? Sebab dia bukan legal tender. Dia bukan dikeluarkan oleh negara. Satu. Jadi oleh kerana itu kita tak nak bahawa nanti dia menyaingi pula ringgit Malaysia dan seumpamanya. Yang kedua, dia tidak widely accepted sebagai wang. Sebabnya kalau kita pergi dekat kedai-kedai, kita kata nak bayar kopi ni pakai Bitcoin boleh? Tak boleh. Kita pakai ringgit. Kemudian dia juga tidak cukup syarat untuk direferkan kepadanya nilai. Mata wang punya ciri adalah store of value, unit of account. So jadi Bitcoin bukan unit of account. Maknanya kita tanya, okey, kamera ni berapa Bitcoin harga dia? Kita tak tanya itu. Kita berapa harga dia? Harga dia 8,000 contoh. Kita kata harga dia adalah 0.001 Bitcoin. Tak ada. So jadi dia tak cukup syarat. Bukan legal tender, dia bukan store of value ada, tapi unit of account tak ada. Jadi atas sebab itu dia tidak dianggap mata wang. Dia anggap aset. Okey. So, Dr. Zaharuddin secara umumnya lah beliau berpandangan bahawa kripto ni bukan mata wang, bukan mata wang. Walaupun Dr. Zaharuddin ni dia kalau kita tengok daripada pandangan beliau dulu agak berbeza. Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube rakaman video 4-5 tahun lepas, pandangan Ustaz Zaharuddin berkenaan dengan kripto, okey, sedikit berbeza berbanding dengan sekarang. Mungkin kajian beliau ataupun keterlibatan beliau dengan kajian-kajian berkaitan dengan kripto ni mungkin akan mengubah pendirian beliau lah berkenaan dengan kripto ni. Jadi kalau dulu beliau agak skeptikal, dan kalau kita dengar penjelasan beliau lebih kepada untuk tidak menggalakkan untuk kita terlibat dengan kripto. Tapi sekarang ini kelihatan seperti beliau melihat peluang ataupun ruang yang bagus dalam kripto ini. Okey, mungkin tak semua dan nanti kita bincang berkenaan dengan koin-koin yang harus ataupun yang haram yang dibincangkan oleh para ulama. Jadi apa yang disebut oleh Dr. Zaharuddin tadi,
dimulakan dengan isu item ribawi. Jadi bila kita bercakap tentang currency ataupun mata wang, kita tak boleh lepaskan diri kita daripada berbincang berkenaan dengan barang-barang ribawi, sebabnya currency ini adalah item ribawi yang mana dalam agama kita, sebagaimana kita bincang banyak kali berkenaan dengan forex trading, bila kita terlibat dengan currency, jadi dia akan ada perbincangan khusus berkenaan dengan item ribawi ni. So macam mana nak trade dia dan sebagainya, pertukaran, jual beli dan sebagainya, dia ada hukum yang khusus. Bukan sebagaimana hukum kita trade komoditi. So dia kena ada benda yang khusus lah. Cuma bila kita bincang berkenaan dengan cryptocurrency, walaupun disebut perkataan currency itu di belakangnya, tapi Dr. Zahrudin kata ia bukanlah currency sebagaimana yang kita faham. Sebab dia sebut tentang digital asset ini, dia bukan legal tender yang mana kerajaan mengisytiharkan bahawa itu adalah mata wang rasmi. Tak ada, kecuali adalah negara, kalau tak silap saya, El Salvador yang mengisytiharkan ataupun yang mengiktiraf sebagai mata wang yang rasmi di negara tersebut. Wallahu alam. Yang kedua, kripto ni, Ustaz Zahrudin kata ia tidak diterima secara meluas penggunaan sebagai mata wang. Dia bukan kalau kita pergi ke pasar, kita kata nak beli ikan, saya ada duit kripto, so saya nak beli. Tak ada orang terima di pasar. Jadi dia bukan tak memenuhi syarat mata wang sebagaimana yang kita faham. Dan disebutkan juga bahawa SC, Suruhanjaya Security Malaysia, pada tahun 2020 mengklasifikasikan bahawa kripto ini bukan sebagai currency, tapi dia lebih kepada digital asset. Juga fatwa daripada Negeri Perlis, kalau tak silap saya disebut tadi tahun 2018 Negeri Perlis mengatakan bahawa bincang berkenaan dengan kripto ni. Dan nanti kita tengok apa finding yang saya jumpalah daripada fatwa Negeri Perlis dan juga negeri-negeri lain. Jadi tuan-tuan semua, bila kita bercakap tentang digital asset, kita kadang-kadang susah nak faham berkenaan dengan digital ni, sebab kita tak nampak secara fizikal. Kalau kita bincang tentang headset ni ke, ataupun kita bincang tentang skrin komputer ke, ataupun komputer tu sendiri, jadi kita nampak benda tu, kita boleh sentuh, kita boleh guna untuk buat presentation, kita guna headset ni untuk dengar suara dan sebagainya. Tapi digital asset kita agak susah nak imagine benda tu. Kecuali orang-orang yang terlibat dengan dunia tu. Contohnya orang terlibat dengan dunia penghasilan game contohnya. So dia tahu apa nilai digital asset. Saya nak bagi contoh tuan-tuan supaya kita berfikir ini mempunyai paradigm yang berbeza. Saya bagi contoh lah. Ini bukan saya tak rasa contoh ni exactly tepat. Cuma saya nak bagi contoh bagaimana digital asset ini berfungsi. Sebagai contoh tuan-tuan, kalau tuan-tuan bermain game, saya pun selalu juga main game ni. Tapi tak adalah selalu, maksudnya antara game yang kita main waktu kita lapang, waktu kita nak release stress. Jadi kalau kita main game Dream League Soccer contohnya, sama juga game-game lain, kita dekat game biasanya kita akan ada token ataupun kita ada coin kita. Dan kalau dekat soccer ni, dipanggil apa? Dream League Soccer ni dia ada diamond ini. So dia ada diamond, dia ada coin. Walaupun benda ni dia tak ada nilai tuan-tuan. Kalau kita pergi ke pasar, kita nak tukar coin ini, nak beli ikan ke, nak beli sotong dan sebagainya di pasar contohnya, tak ada orang nak beli, tak ada orang nak terima token ni. Begitu juga dengan diamond ni, walaupun kita kata diamond, tapi diamond ni dia tidak bernilai lah. Tetapi tuan-tuan, kalau sesiapa yang biasa dengan game, token ini dijual. Token ini dalam game ada yang dijual. Contohnya, kalau kita nak dapat 400
coin ataupun token tadi, kita kena bayar dalam USD, okey, RM1.99, 1.99 USD. Kalau nak 2,000 kita kena bayar 4.99 USD. Jadi benda ni, okey, walaupun kita kata token tu ataupun coin tu dia tak bernilai kepada sesetengah orang, okey, orang yang tak bermain game tu ataupun orang yang tak tahu value dalam community, dalam circle game tu kan. So dia akan mudahlah kata benda ni haram, benda ni tak nampak fizikal, spekulasi dan sebagainya kan. Tapi kalau orang yang terlibat dengan benda ni, saya tak kata tuan-tuan kena main benda ni, kan? Jangan buang masa main benda ni lah. Contoh saja. So siapa yang boleh katakan bahawa kita beli coin dalam game ini haram hukumnya? Okey, mungkin kita yang tak biasa main, kita akan mudahlah kata oh benda ni tak ada manfaat dan sebagainya kan. Tapi dalam komuniti yang terlibat dengan benda ni, coin-coin ini bagi mereka mungkin sangat bermanfaat lah. Okey, dia apa yang manfaat contoh dengan duit-duit ni dia orang boleh beli player baru. Contohnya okey, player ni kalau dia ada player yang rating dia 70, mungkin dia nak beli player yang 80, 90 yang value dia yang lebih kuat lebih aktif, lebih mempunyai stamina dan sebagainya. Begitu juga dengan kalau dia ada duit lebih, dia boleh upgrade dia punya stadium dan sebagainya, facility dia punya ni yang menyebabkan dia punya kekuatan tim dia tu lagi kuat dan juga bonus-bonus yang dia akan dapat setelah dia menang dan sebagainya akan lebih banyak. Jadi itu yang akan difahami oleh mereka yang terlibat dengan game tersebut lah. Dalam konteks kripto, kita orang yang berada di luar ni mungkin kita rasa benda tu macam spekulasi. Kita rasa macam benda tu tak ada manfaat. Sedangkan kalau kita baca betul-betul ni, dia kripto ni kalau yang betul-betul ada pendasar dia ada white paper dia. Macam mana nak cari nanti saya share kemudian. Contohnya Bitcoin ataupun Ethereum dan sebagainya. Kita tahu apa benda sebenarnya di sebalik Ethereum itu. Apa benda di sebalik Bitcoin. Ada pendasar dia, ada benda yang difahami oleh komuniti tu, yang menghargai. Jadi kalau kita nak mudah mengharamkan, jadi kita kena fikir lebih sikit lah. Kita kena terjun dalam bidang itu supaya kita lebih memahami tentang hakikat sebenarnya. Saya bagi contoh tentang game ni, mungkin tuan-tuan rasa tak tepat tapi sekadar untuk membuka minda kita lah supaya kita lebih terbuka dalam isu ini. Jadi saya dah sebenarnya compile fatwa berkaitan dengan digital asset. Saya tak prefer sebut cryptocurrency. Sebab perkataan currency itu dia melibatkan memberi implikasi yang mungkin negatif dalam konteks syariah. Okey, so kita sebut digital asset. Jadi fatwa berkaitan dengan digital asset ni saya dah compile Fatwa Negeri Perlis bagaimana yang disebut oleh Dr. Zaharuddin tadi pada 6 Disember 2018. Okey, secara umum dia mengatakan haruslah haram jika kerajaan haramkan ataupun terdapatnya skim penipuan. So, tuan-tuan boleh baca lah. Saya pun dah letakkan link dalam rujukan di sini. Disebut tentang sifat dan kesahihan nilai harta pada Bitcoin. Ianya sah dan boleh diiktiraf sebagai punyai nilai harta berdasarkan sifat multifunction and benefit yang diperolehi oleh Bitcoin. Okay, ini apa yang disebutkan oleh Fatwa Negeri Perlis. SC, Suruhanjaya Security, sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Zaharuddin ataupun Dr. Bakar tadi, saya dah ingat. Okay. Pada tahun 2020, digital currency is based on technology without any underlying. Digital currency is categorized as urud, and it is not a currency from syariah perspective. Maksudnya dia kata bukanlah currency daripada pandangan syariah. Such digital currency is not categorized as ribawi item. Kan kita kata tadi, bila kita sebut tentang currency, maksudnya kemungkinan dia akan terikat dengan hukum ribawi, barang-barang ribawi. Tapi sebagaimana disebutkan oleh SC,
digital currency ni is not categorized as ribawi item. Therefore, the trading of such digital currency is not subject to the principle of buy or sell. Okay? Sebagaimana yang kita bincang panjang lebar berkaitan dengan hukum forex trading, yang kita kena consider buy or sell, sebab jual beli mata wang ni dia adalah item ribawi yang ada perbahasan khusus dalam agama kita. Tapi tidak kepada digital asset, kerana dia bukan currency, dia bukan mata wang. Okey. Secara umumnya dia hukum yang disebutkan oleh Suruhanjaya Security adalah haruslah. Cuma ada beberapa syarat yang disebut dalam Suruhanjaya Security punya guideline itu. Antaranya hukum itu perlulah jual beli digital asset itu berlaku pada platform yang diiktiraf, antaranya lah, dan banyak lagi poin-poin yang disebut dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Security itu. So, tuan-tuan boleh tengok lah. Mesyuarat Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan pada tahun 2018, yang ini dilarang, dia tak sebut haram. Saya agak menarik tulisan daripada mufti ataupun pejabat mufti negeri persekutuan, wilayah persekutuan, kerana dia compile banyak pandangan para ulama dan last kali dia buat summary lah. Okey, walaupun mungkin ada benda yang mungkin kita boleh berbeza pandangan, tapi saya rasa itu adalah antara dokumen yang bagus, yang sangat bagus dari segi perbahasannya. Dia compile pandangan-pandangan pakar-pakar kewangan Islam, pandangan fatwa-fatwa sama ada dalam dan juga luar negara. So itu bagi saya, kalau tuan-tuan nak tahu pandangan daripada wilayah persekutuan, boleh bacalah dalam link yang insyaAllah saya akan sertakan dalam ruang description di bawah. Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perak pada tahun 2021, baru lagi, mengatakan bahawa keharusan menjalankan urusan agama menggunakan mata wang digital sama ada sebagai perantara pembayaran, pemindahan wang dan aset simpanan sekiranya memenuhi 3 parameter utama. Saya tak letak 3 parameter sebab dia panjang, so tak boleh baca lah. Kalau memenuhi 3 parameter itu, maka hukumnya adalah harus berdasarkan apa yang disebut oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perak. Okey. Yang ni yang di luar negara, ulama yang sebut tentang perkara ini, Islamic Financial Guru, satu website yang menjadi rujukan, antara rujukan utama trader-trader kripto dalam dunia ni. So hukumnya harus bagi kripto yang patuh syariah. Okey, dalam Islamic Finance Guru punya website, dia klasifikasikan kripto itu ada yang harus hukumnya, ada yang haram. Adalah kriteria dia. Macam mana dia klasifikasikan sebagai harus, ada yang haram. Tuan-tuan boleh baca kemudian. Ini adalah antara rujukan bila kita nak tengok sama ada coin ataupun digital asset itu digital asset yang harus ataupun haram. Darul Ifta Misriyah, Majlis Fatwa Negeri Perlis pada tahun 2018, haram hukumnya. So tuan boleh baca dekat sini. Saya tak letak komentar ataupun summary dekat sini. Tuan boleh rujuk kemudian. Syekh Ali Qaradawi, Setiausaha Agung Kesatuan Ulama Sedunia, hukumnya harus ataupun haram dengan syarat. Beliau tidak setuju dengan pandangan yang mengharuskan atau mengharamkan Bitcoin secara mutlak. Tengok dia punya pandangan. Dan beliau menggesa agar para ulama dan pakar ekonomi mengadakan satu pertemuan khas bagi mencapai satu kata sepakat berkenaan dengan isu ini. So ini adalah satu pandangan ataupun konklusi yang sangat bagus lah. Dia tak bagi pandangan secara putus, kata putus, haram ataupun harus. Tapi beliau mengajak ulama untuk duduk bersama dan bincang secara tuntas berkenaan dengan hukum digital asset ini. Wifaq Al-Ulama United Kingdom tidak dibenarkan. Bitcoin adalah tidak dibenarkan atas beberapa faktor, iaitu harganya di pasaran yang tidak stabil serta kaedah penempaan ataupun dipanggil mining. Penempaan ni wallahu alam, mungkin mining kot maksudnya. Bitcoin, betul lah mining.
kaedah mining Bitcoin yang mempunyai unsur perjudian. Wallahu a'lam. Ini pandangan daripada Wifaq al-Ulama di United Kingdom. Ada juga ulama kita, pakar kewangan Islam kita, Dr. Ahmad Sufian Cik Abdullah. Okey, secara peribadi beliau menyatakan bahawa Bitcoin dilihat satu alat baru yang tidak dapat dipastikan identitinya secara khusus, sama ada ia berbentuk mata wang atau sebaliknya. Yang ni saya tak ingat bila tarikh disebut tentang perkara ini. Tapi secara umumnya Dr. Ahmad Sufian tidak mengharuskan ataupun lebih cenderung untuk mengatakan bahawa tidak harus maksudnya dia terdapat kadar spekulasi yang tinggi, mudah berlaku penyelewengan dan penipuan, tiada sandaran, tiada kawalan daripada pihak berautoriti dan sebagainya. Jadi ini pandangan-pandangan yang berbeza-beza lah daripada para ulama kita, yang kita kena berlaku adil dan bila kita nak terlibat dengan kripto ni, kita kena tahu benda-benda ni. Sebab saya agak risau bila melihat rakan-rakan kita yang terlibat dengan kripto ini yang seolah-olah macam semuanya harus. Okey, bila SC keluar je bahawa kripto ni harus hukumnya, jadi dia bermudah-mudah dalam hukum itu. So bagi saya agak tak patut dan benda tu akan menjerumuskan kita dalam lembah benda-benda yang haram. So kalau nak terlibat, kita kena tahu dulu mana yang dibolehkan, mana yang tak dibolehkan dalam daripada kacamata syariah, khususnya kepada rakan-rakan kita yang Muslim. Dr. Zarudin, sebagaimana kita sebut tadi, dia mengatakan harus, dan Dr. Bakar harus. Okey. International Syariah Research Academy for Islamic Finance, ISRA, pada tahun 2018 masih lagi tawakuf. Masih lagi tidak melakukan sebarang pentarjihan ke atas mana-mana pendapat lah. Okey, pada tahun 2018. Wallahualam, mungkin ada pandangan yang lebih latest daripada ISRA. Okey, mungkin kita, kalau tuan-tuan jumpa, mungkin boleh share dan komen di bawah. Mungkin saya akan masukkan dalam slide ni lah. Okey, Mufti Muhammad Abu Bakar, yang merupakan individu yang sangat berpengaruh dalam kewangan Islam, mengatakan bahawa harus, Bitcoin is permissible in principle as Bitcoin is treated as a variable which is reflected by its prevailing market price on global exchange, and it is accepted for payment at a wide variety of merchants. Okey, so banyaklah komennya. So tuan-tuan boleh baca dalam link yang saya telah sertakan. Okey, ini daripada Perlis. Saya sekadar screenshot saja daripada Jabatan Mufti Negeri Perlis, yang saya rasa antara jabatan mufti yang sangat aktif dalam memberi penyelesaian kepada permasalahan umat pada zaman sekarang ni adalah Negeri Perlis. So saya rasa kita patut memuji kepada Jabatan Negeri Perlis yang sangat proaktif. Sebab kadang-kadang kita terlibat dengan dunia keuangan, dunia pelaburan ini, banyak benda-benda yang baru yang memerlukan pandangan ulama yang tuntas, yang kadang-kadang kita tercari-cari apa hukum ni, susah. Jadi antara yang sangat responsif adalah Jabatan Mufti Negeri Perlis lah. Okey, so tuan boleh baca. Saya dah sertakan linknya dalam ruangan description bawah. So is Bitcoin halal? What is about other cryptocurrency? Dalam ni disebut Islamic Financial Guru, tuan-tuan boleh baca. Islamic Financial Guru, of course lah, dia mengklasifikasikan coin ataupun kripto ataupun digital asset itu ada yang harus, ada yang haram lah. Okay, so ada senarai-senarai yang dikeluarkan oleh Islamic Financial Guru yang mungkin boleh dijadikan sebagai rujukan kita sekiranya kita nak terlibat dengan dunia cryptocurrency. Okey, ni saya screenshot daripada pejabat mufti negeri wilayah persekutuan Mufti wilayah persekutuan yang saya kata tadi sangat bagus dari segi kompilasi pandangan para ulama dalam artikel inilah. Okey, cuma yang saya play okey, yang saya tertanya-tanya pada 15 November 2018 pejabat mufti wilayah lebih cenderung untuk tidak menggalakkan penggunaan Bitcoin ini ataupun kita terlibat dengan Bitcoin ataupun kripto. Tapi pada 30 Ogos 2021, the ruling of making the cryptocurrency as a mahar
Jadi boleh pula dijadikan sebagai mahar dalam fatwa ni lah. So itu mungkin perbincangan yang menarik untuk kita tengok apa yang dikeluarkan oleh mufti pejabat mufti wilayah persekutuan. So tuan-tuan semua, saya rasa dah panjang lebar dah kita bincang ni. Saya secara personal saya tak nak mengeluarkan fatwa saya sendiri. Saya bukanlah pakar dalam kewangan Islam. Okey, cuma secara konklusinya, secara summary saya nak sebut bahawa di sana terdapat perbezaan pandangan ulama berkenaan dengan hukum digital asset ataupun cryptocurrency ini. Ada yang mengharuskan, ada yang mengharamkan. Okey. Cuma buat masa sekarang ni saya nampak ulama sangat berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa. Okey, dan ada ulama yang lebih ke arah positif maksudnya dia nak explore bukan apa tuan-tuan, saya perhati digital asset ini adalah future, masa depan. Sekiranya kita terlalu rigid, ini pandangan peribadi saya tak sebut hukum pandangan peribadi saya berkenaan dengan digital asset ini. Sekiranya umat Islam dihadkan keterlibatan mereka dalam digital asset ini, saya agak risau sedikit sebab sebagaimana kita sebut tadi, digital asset ini is the future. Masa depan nanti boleh dikatakan dunia ini akan berubah ke sana. By hook or by crook, sama ada kita suka ataupun tidak, dunia akan beralih ke sana. Itu pandangan ramai pakar-pakar dalam kewangan. Sebab itu kalau kita tengok sekarang ini Facebook syarikat-syarikat gergasi dunia sedang explore benda-benda yang berkaitan dengan digital asset ini. Okey, kalau kita tengok Facebook tengah buat dia punya metaverse dan sebagainya kan. Dalam metaverse itu kita tak boleh kalau kita nak berjual beli ataupun kita nak dapatkan sesuatu item dalam tu, sesuatu perkara, kita tak boleh guna duit kita duit RM dan sebagainya. Jadi di sana perlu kegunaan digital asset itu untuk kita bertukar-tukar item dalam komuniti itu. Jadi kalau kita dimomokkan ataupun diberi keputusan bahawa semua Bitcoin ataupun semua digital asset ini haram hukumnya, saya takut suatu masa nanti umat Islam akan jauh ketinggalan. Okey. So saya lebih berpandangan bahawa tapi pada masa yang sama saya tak suka juga pandangan mereka yang terlalu bermudah-mudah. Okey. Saya duk tengok, saya duk follow juga ramai sifu-sifu ataupun mereka yang biasa dengan kripto ni, dia tak ada sempadan antara harus dan halal dan haram itu. So bagi saya itu agak bahaya juga. Okey, sebab ini melibatkan rezeki, ini melibatkan sumber pendapatan kita yang kalau haram masuk dalam badan kita dan juga family kita, okey, sebagaimana yang disebut dalam hadis fannaru aula bih, maka nerakalah lebih aula. So kita risau benda-benda macam tu So kita berada di persimpangan, kita tak nak terlalu rigid dan kita tak nak terlalu lenient ataupun terlalu bermudah-mudah dengan hukum. Jadi tuan-tuan semua, saya tak nak sebutlah saya punya pandangan. So saya serahkan kepada anda sekalian untuk membuat keputusan. Okey, dan dengan melihat kepada perbahasan para ulama berkaitan dengan cryptocurrency ini. So saya kira itu saja. Okey, tuan-tuan semua, saya sebenarnya ada buat satu Telegram group bincang berkenaan dengan kripto, digital asset ini. So tuan-tuan semua boleh join lah. Saya letakkan ruangan link dalam ruangan description di bawah. Dan saya juga tengah explore trading kripto, okey, yang diklasifikasikan sebagai harus lah dalam oleh mereka yang pakar. Okey. So kita trade kripto menggunakan robot. Okey. So saya dah hasilkan video step macam mana kita nak terlibat itu. So ini bukan suggestion ataupun bukan paksaan, ini sekadar maklumat pada anda yang mungkin yang berminat
Okey, so antara benda yang penting bila tuan-tuan semua nak join Telegram ataupun team saya, saya sangat menekankan tentang halal dan haram. So kita kena sentiasa bersedia. Okay, this is a very important message. Sesiapa yang join, okay, saya sendiri masih lagi membuat kajian berkaitan dengan ataupun membuat pembacaan berkaitan dengan hukum digital asset ini. Sekiranya sekarang ni saya mengambil pandangan yang sama dengan Ustaz Zahruddin dengan Dr. Dr. Bakar. Tetapi suatu masa nanti, okay, sekiranya hukumnya berubah, saya tidak akan teragak-agak untuk menarik diri daripada terlibat dengan kripto ini. So ini signal awal yang saya kemukakan, dan saya minta kepada rakan-rakan kita yang join team Crypto at Smart Mind untuk sentiasa bersedia sekiranya suatu masa nanti digital currency ini contohnya dia betul-betul menjadi currency yang mana perbahasannya perlu dilihat daripada sudut buy and soft, maka pada waktu itu kita kena bersedia untuk tidak lagi terlibat dengan trading kripto. Okay? So mungkin itu benda yang kita kena sentiasa alert dan saya akan sentiasa tekankan kepada mereka yang terlibat dengan kripto. Wallahualam, terima kasih tuan-tuan. Saya minta maaf sekiranya ada sebarang kesalahan ataupun kekhilafan dalam saya berkongsi dalam video kali ini. Saya bukanlah para ulama, saya tak ada authority untuk bincang tentang isu ini. Saya hanya quote kata-kata para ulama sahaja yang mungkin bermanfaat untuk kita semua. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.